Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi J. Ritaudin. Baik, sejak 2-3 hari lepas sudah ada laporan demi laporan keluar membabitkan pakar-pakar ekonomi dunia daripada yang paling utama adalah daripada UK atau United Kingdom, daripada sebuah pertubuhan atau organisasi yang memang terkenal dalam bidang ekonomi, dan juga daripada laporan Nikkei Asia yang telah juga antara lain menemu ramah peniaga tempatan, dan macam-macam laporan lagi yang telah keluar yang memberikan gambaran suram tidak baik berhubung ekonomi negara kita. Secara sepintas lalulah, antara poin-poin utama yang saya dapat lihat di sini adalah di bawah nombor 1 ya. Di bawah pentadbiran Anwar, ekonomi negara ini peluang untuk diperbaiki amat tipis. Dan poin yang kedua yang utama adalah pentadbiran Anwar, dan ini orang asing ya, dah kenal pasti, terlalu menumpu kepada usaha untuk cuba kelihatan baik, untuk menampilkan imej tertentu, tetapi langkah dari segi tadbir urus, dari segi dasar ya dan sebagainya, pembaharuan, reformasi dan sebagainya yang boleh membawa kepada satu perubahan positif yang akan memangkinkan atau meningkatkan ekonomi negara ni, tidak ada. Dia lebih kepada, dia bertumpu kepada penampilan dia. So ini 2 poin utama. Dan pakar-pakar ini juga telah mengenal pasti bahawa nilai mata wang ringgit ni antara terburuk, malah terburuk dalam rantau ini dari sudut impaknya disebabkan faktor-faktor global. Now, kalau kita ikut logik Anwar sebelum PRU 15, pada ketika ekonomi jauh lebih baik, harga barang jauh lebih rendah, nilai ringgit jauh lebih kukuh, dia kata pada masa itu kerajaan gagal, tak reti buat kerja. Dia kata pelabur asing sudah tidak yakin. Kalau ikut logik itu, sekarang kita dah peringkat jahanam, ikut logik dia ya. Dan sebab itulah, memang kalau ikut logik dia memang tepat, pelabur asing tidak yakin. Kalau pakar-pakar asing boleh nyatakan dengan tepat apa yang saya ceritakan selama ini, pelabur bukan bodoh. Kalau nak masukkan berbilion dalam dolar dalam negara ini, bukan bodoh. Sebab itu bursa telah melaporkan untuk berbulan lamanya berbilion-bilion ringgit equity mengalir keluar, pelabur mengalir ya. Ini bukan rekaan, ini bursa yang laporkan ya. Dan Anwar dah cerita berkenaan dengan banyak pelaburan, tetapi saya selalu bertanya, bila nak cerita berkenaan dengan jumlah sebenar pelaburan yang telah diluluskan dalam setahun ini, yang boleh diterjemahkan kepada sesuatu yang kita kira duit dah masuk dan akan membawa satu perubahan positif. Kalau benar berbilion-bilion ringgit pelaburan sudah masuk dan sudah projek sudah sahkan dan sebagainya, ringgit kita tidak akan seteruk ni. Dan saya pun selalu beritahu, benda yang dia orang beritahu, saya dah lama beritahu. Anda yang ikuti saya semua dah dengar. Saya selalu nasihatkan kerajaan Anwar untuk keluarkan satu dasar pemulihan dan menerusi dasar itu satu kerangka kerja pemulihan yang boleh dijelaskan untuk meningkatkan keyakinan pelabur dan juga peniaga tempatan. Dan untuk menjayakan dasar dan kerangka kerja pemulihan ini, untuk merealisasikannya, perlu ada penubuhan banyak jawatan kuasa meliputi pakar-pakar yang sesuai untuk melakukan kaji selidik, penelitian dan sebagainya, supaya dapat mengetahui tahap sebenar masalah yang dihadapi untuk mengeluarkan satu formula yang boleh menyelamatkan keadaan.
Tetapi semuanya tidak ada atau tidak diumumkan. Tetapi sebaliknya, untuk tempoh setahun ini kita lihat Anwar sibuk bercakap, ceramah, kempen, ya, pergi kat sini, pergi kat sana, janji di sini, janji di sana. Saya tak suka ini, saya akan ini, saya akan itu. Lebih kepada kempen seorang ketua pembangkang, sedangkan dia sudah menjawat jawatan Perdana Menteri. Sebab itu saya kata pada bulan November selepas PRU 15, ada satu ketika rakyat menunggu untuk Perdana Menteri kita sampai. Dan sehingga hari ini kita masih menunggu Perdana Menteri kita sampai. Sebab saya lihat seolah-olah tidak ada Perdana Menteri. So benda ni, masalah ni, iaitu lebih mengutamakan penampilan diri ataupun image berbanding dengan ini, itu semuanya yang saya cerita selama ni sudah ada dalam cetakan, sudah ada dalam laporan di luar negara. Of course, kalau kita selak media arus perdana, tak jumpa laporan-laporan seperti ini. Lama dulu saya katakan media ini menghampakan sebab media di negara ni tak berani, dan lebih-lebih lagi di bawah pentadbiran Anwar. That's why kualiti tidak ada. Saya bukan maksudkan kualiti menulis, style menulis, bukan. Kualiti media dari sudut kemampuannya untuk mengetengahkan satu isu, tak ada. Dan ini bukan salah media semata-mata. Ini mencerminkan tahap kekangan yang diwujudkan oleh kerajaan ini, yang di bawah pentadbirannya kita lihat ada banyak macam-macam kekangan, kebebasan bersuara, kebebasan media, banyak kekangan-kekangan kepada pengamal media sosial dan sebagainya. Whether they are doing it directly atau satu kebetulan, itu anda buat kesimpulan masing-masing, but it is happening. So sekali lagi saya sarankan Anwar mengambil laporan-laporan ini dengan serius, kerana saya ulang, kita berada di tahap kecemasan bersempadankan darurat dari sudut mata wang, ekonomi, bahan makanan, kos sara hidup. It is very very bad. Dan saya ada baca laporan Merdeka Center. Now, mereka kata populariti Anwar merosot. Okey, itu semua betul. Tetapi angka-angkanya saya pertikai. On the ground, ia lebih buruk daripada tahap yang Merdeka Center laporkan. It is very bad. Okey. Dan belum pilihan raya Kemaman, saya boleh beritahu anda dengan seyakin-yakin yang mungkin, ya, Kemaman akan tunjukkan tahap pemerosotan berbanding dengan PRK yang terdahulu. Ya. Situasinya cukup buruk dalam negara ni. Orang tengah seksa, harga barang makanan meningkat. Makan di luar, jangan kata restoran mewah, restoran biasa pun sudah mula menjadi satu kemewahan di banyak tempat. Ini sudah sampai tahap serius. Sebab itu dulu saya rayu diadakan darurat. Saya tak rayu ditukar Perdana Menteri. Saya rayu diadakan darurat sebab fokus saya ialah rakyat. Kalau Anwar nak kekal Perdana Menteri, kekal lah. Tapi sekurang-kurangnya kalau kerajaan ini gagal ketika darurat, gantung kuasa kerajaan, wujudkan satu jawatan kuasa yang boleh menangani isu. So laporan-laporan ini dah keluar, dan saya terkejut sebab apa yang saya ceritakan selama ni, media pakar-pakar dari luar negara ni menyatakannya dengan tepat. So fikir-fikirkanlah, ya. Itu sahajalah, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.